inflasi ataupun kadar kenaikan harga semakin mereda dan dia nampak memuncak sekitar Ogos dan September dan the graph is coming down. Kan? Jadi itu satu petanda yang baik kerana maknanya kita sekarang harapnya beransur-ansur ke arah inflasi yang lebih normal seperti sebelumnya iaitu sekitar 2% lebih. Semua komponen utama indeks harga pengguna yang selalu kita rujuk sebagai kadar inflasi menyederhana kecuali komponen restoran dan hotel dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api yang lain. Dan yang ini yang saya nak tekankan juga kerana ini membentuk keseluruhan kos yang ditanggung oleh rakyat iaitu peningkatan harga makanan dan minuman di luar rumah terutamanya di restoran dan hotel adalah penyumbang utama kepada kadar inflasi. Usaha mengawal inflasi memerlukan kerjasama semua pihak dari kerajaan, peniaga sehinggalah kepada rakyat. Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, kerajaan ingin mengingatkan bahawa pengguna boleh dan perlu memainkan peranan dalam bersama-sama menyuntik keanjalan di antara permintaan dan bekalan demi mengawal inflasi. Sebab dari perspektif dasar, kerajaan boleh mengawal beberapa harga barang mentah contohnya seperti yang dibuat sebelum ini. Ada barang mentah bila harga ataupun penawaran itu terganggu di pasaran, kerajaan boleh menguatkuasakan supaya bahan mentah itu berada di bawah Akta Kawalan Harga dan harga siling ditetapkan. Bila harga siling ditetapkan, maksudnya kerajaan perlu membayar kepada pembekal-pembekal jurang di antara harga siling yang dikenakan kepada rakyat dan juga kos yang ditanggung oleh pembekal atau pengusaha untuk memastikan bekalan itu tidak terjejas. Itu yang telah berlaku contohnya dalam soal harga ayam dan juga harga telur. Bila di beberapa bulan dalam tahun 2022 dahulu ada gangguan, maka harga siling ditetapkan dan setakat ini kerajaan telah membelanjakan lebih 2 bilion sebagai subsidi ayam dan subsidi telur. Secara dasarnya, perkara itu boleh berlaku dari semasa ke semasa mengikut jenis barang mentah ataupun bahan utama yang dikira perlu dikawal. Tetapi sebagai Menteri Ekonomi contohnya, tanggungjawab saya juga ialah memastikan apabila sumber kerajaan telah digunakan untuk sama ada mengawal ataupun membaiki keadaan harga dan juga bekalan di pasaran dan harga itu dan juga bekalan itu telah kembali stabil, inflasi itu akhirnya akan melambangkan bahawa sesetengah bahan mentah itu yang telah pun stabil diterjemahkan kepada pengguna. Sebab kita semua sedia maklum bahawa setiap kali ada kenaikan harga barang, terutamanya yang melibatkan pengguna yang menjadi pembeli akhir, selalunya itu berpunca daripada beberapa gangguan harga, sama ada harga minyak naik ke, sama ada harga elektrik naik ke, ataupun baru-baru ini harga ayam naik ke, harga telur dan sebagainya. Lepas ni kita tak tahu, mungkin harga kobis, harga setiap barang yang naik, selalunya itu akan menyebabkan ada kesan harga akhir yang ditanggung oleh rakyat. Tetapi kalau kerajaan telah menggunakan sumber dan melaksanakan program dan campur tangan untuk menstabilkan harga ini. Jadi harga itu telah pun mula menyederhana ataupun turun lebih murah daripada semasa harga itu naik dan menyebabkan kenaikan dikenakan kepada rakyat. Kita juga nak pastikan bahawa bila harga barang mentah itu turun, harga yang dikenakan kepada rakyat itu juga akan turun berkadar.
Jadi setakat ini angka menunjukkan bahawa sehingga sekarang keadaan itu belum lagi berlaku lah. Walaupun semua kenaikan harga ataupun kategori barang menunjukkan kenaikan itu menyederhana, tetapi kenaikan harga barang contohnya yang melibatkan makanan dan minuman di luar rumah itu terus naik meningkat dengan lebih laju lagi. Jadi contohnya kalau harga barang mentah kadar kenaikannya itu 2%, tetapi kadar kenaikan yang dikenakan di restoran, di hotel dan sebagainya naik 7%. Dia hampir 3 kali ganda lebih tinggi daripada kadar kenaikan harga barang mentah contohnya kan. Jadi itu perkara yang walaupun tidak popular menjadi tanggungjawab saya untuk saya terus sebut kerana untuk memastikan pengguna dan rakyat tidak menanggung harga yang berkekalan mahal, dia mesti ada timbal balik. Kalau harga barang-barang yang dikawal itu telah menyederhana atau kenaikannya itu telah pun maksudnya dalam keadaan yang stabil, sebaiknya harga yang dikenakan kepada pengguna itu juga mestilah menterjemahkan sama ada penurunan ataupun keadaan harga barang-barang mentah yang lebih stabil itu. Sebab itu, sebahagian daripada usaha kami di Kementerian Ekonomi ialah pertamanya melalui Jabatan Perangkaan Malaysia yang telah melancarkan Open Dorsum pada 12 Januari 2023, iaitu platform data yang berkaitan dengan statistik rasmi yang diterbitkan oleh Dorsum dan agensi-agensi kerajaan yang angka terbaru yang kami kongsikan dengan rakyat ialah 28 juta data harga barang. Dan kita perlukan bantuan dan juga kerjasama daripada orang ramai dan pihak-pihak di luar sana untuk memastikan 28 juta data harga barangan ini mula digunakan oleh rakyat terbanyak untuk membantu kita sama-sama lebih peka kepada turun naik harga supaya bukan sahaja kerajaan memantau kenaikan harga barang secara makro, tetapi usaha itu juga perlulah kita sama-sama tanggung untuk memastikan kalau ada penurunan ataupun kadar inflasi yang lebih menyederhana, perkara itu akhirnya dapat diterjemahkan kepada harga barang yang dibayar oleh rakyat. Kalau tidak, and this is one important hypothesis. Kalau tidak, segala usaha dan campur tangan kerajaan yang melibatkan peruntukan yang banyak, berbilion ringgit setiap tahun untuk mengawal harga barang mentah yang perlu dikawal ataupun yang terpaksa dikawal buat seketika, sedang harga itu dikawal tetapi harga yang dibayar oleh rakyat itu tidak berubah. Then we have a problem. Kerana rakyat akan secara berterusan menyebut bahawa harga barang masih mahal kerana sebahagian besar daripada interaksi rakyat di negara kita dengan harga barang ialah harga barang akhir, terutamanya yang melibatkan makanan dan minuman. Ya, sebab kita beli yang dah siap sama ada di restoran, di gerai dan sebagainya, kita pun tak adalah nak check ni. Harga gula dan susu dah turun ke tidak, kita tengok, kita hakimi keadaan harga barang semasa itu berdasarkan apa yang kita bayar, sedangkan semua data banyak menunjukkan bahawa sudah pun ada penurunan ataupun kenaikan itu sudah kembali kepada kenaikan biasa. Jadi kalau kenaikannya pada kadar 2%, 3%, iaitu kenaikan inflasi yang biasa, tahun 2021 contohnya pada kadar 2%, 3% untuk bahan-bahan mentah tertentu, harga yang dibayar oleh pengguna di restoran untuk satu hidangan harganya mungkin RM7. Tapi fahamlah, bila inflasi pada satu ketika naik sampai 4% lebih, harga itu naik kan. Tapi bila harga mentah itu dah kembali kepada paras yang biasa, 2% kenaikan, 3% kenaikan, harga yang dibayar oleh pengguna itu tidak menunjukkan penurunan. Jadi
Sementara sekarang saya faham peniaga akan kata, yalah kami masih menanggung, kami masih lagi tidak nampak penurunan kos, margin kami masih lagi tertekan. Tapi secara konsepnya di masa hadapan, sekiranya kerajaan berjaya mengawal inflasi pada kadar yang sihat untuk ekonomi, tetapi itu tidak diterjemahkan kepada penurunan harga yang dibayar oleh rakyat, sebagai sebuah negara dan masyarakat, kita akan ada masalah. Because kecuali kita nak jadi negara komunis. Maksudnya semua harga barang, semua harga nasi, campur ayam, campur sayur, kerajaan kena regulate. So, benda tu takkan berlaku kerana kerajaan hanya boleh mengawal dan menetapkan di bawah Akta Kawalan Harga barang-barang yang tertentu yang diguna pakai oleh banyak pihak yang menjadi the driving cost untuk kos akhir, kan. Jadi perkara itu yang saya ingin sebut awal, kerana ada tanda-tanda bahawa inflasi akan mula mendatar. Kita tengok dia sudah peaking dalam bulan Ogos, September, and it's coming down and it's flattening, dan kita berharap Januari ini kalaupun dia tidak turun, kerana Januari ini ada tahun baru Cina, jadi mungkin ada sedikit kesan tahun baru Cina di situ. Kalaupun dia tidak menurun, dia mendatar kepada 3.8, kemudian dia turun, terus turun dan terus turun. Kalau April 2023 dia sudah mencecah 2.8, dia dah mencecah 3.23, katakan dia dah sampai ke peringkat itu, maksudnya secara makronya harga barang mentah, harga barang-barang yang lain yang kita semak melalui indeks harga pengguna, dia sudah pun menunjukkan pada kadar yang sihat untuk ekonomi, tetapi harga yang dibayar oleh pengguna yang itu belum turun. So that's why I want to pick this issue earlier on, supaya pengguna sendiri faham dan pengguna boleh membandingkan di antara angka inflasi yang memantau harga barang, semua barang, dengan harga yang kita bayar bagi barang-barang dan makanan yang kita selalu beli di restoran ataupun di kedai runcit dan sebagainya. Kerana we need to address this gap in what we have to pay dengan what are the input costs are showing.